وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربين ثم الأنبياء والأولياء والشهداء الصالحين والعلماء العاملين والأئمة الراشدين ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأساتذتنا ومشايخنا ومعلمين ومن حقق علينا ومن ينتسب إلينا كلهم أجمعين. شهد لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما وفهما يا كاشف المشكلات. اكشف الحجب عن وجوهات المعاني حتى نطلع على خفيات هذه المسائل واحفظنا من الخطأ والضلال فأنت موفق كل أمر وأنت علام الغيوب برحمتك يا أرحم الراحمين. وهب لنا يا وهاب علما وحكمة ولرزق يا رزاق كلنا مسهلا وبالخير فتفتح لنا وبالهدى وبالعلم كلنا يا عليم فضلا. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah hadirat sahabat-sahabat yang saya kasihi, lagi dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kehadrat Allah. Malam ni kita diberi lagi taufik oleh Allah untuk sama-sama kita mengecapi nikmat Islam, iaitu nikmat ilmu dan nikmat amal. Jadi harapkan hadirin hadirat sahabat-sahabat semua sihat wal afiah. Dan marilah kita perbaiki dan perbetulkan niat kita, qasad kita di dalam majlis ilmu ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkat, insya-Allah, yang menjadi asbab semakin baiknya perhubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Jadi teruskan lagi kita yang pertama Risalah Misbahul Munir, muka surat berapa? Tajuk 39. Tajuk apa bang itu? Sifat yang keempat. Uraian sifat yang keempat Uraian yang keempat. Sifat yang keempat. Yang keempat, uraian sifat yang keempat mukhalafah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Kata musannif, huraian sifat yang keempat, yakni daripada 20 sifat yang wajib bagi zat Allah Subhanahu wa taala, yang mesti, yang wajib dipelajari, wajib diketahui oleh tiap-tiap laki-laki dan perempuan yang mukallaf, sebagai tuntutan fardu ain. Jadi yang keempat daripada 20 sifat yang mesti ada pada Allah Subhanahu wa taala ialah mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Erti Melayunya, wajiblah Allah Ta'ala itu, yakni pada akal kita menghukumkan, menetapkan mesti Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu bersifat dengan mukhalafah. Apa maksud mukhalafah? Bersalahan Allah Ta'ala dengan segala sesuatu. Maksud bersalahan itu ialah tidak serupa. Tidak serupa. Wajib Allah Ta'ala itu tidak serupa, tidak sebanding, tidak secontoh, tidak semisal, tidak seumpama sesuatu.
Maksud sesuatu tu daripada makhluk ni. Sama ada makhluk yang telah dijadikan oleh Allah, ataupun makhluk yang sedang ada, ataupun makhluk yang dah dibinasakan oleh Allah, ataupun makhluk yang lagi akan diciptakan oleh Allah, sama ada di dunia ataupun di hari kiamat besok, di alam nyata ataupun di alam gaib, tidak ada sesuatu pun menyamai, menyerupai dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah, ini kepercayaan, ini pegangan yang mesti ada di dalam hati kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada kita meyakini, menerima, membenarkan dalam hati kita, mempercayai Allah itu Tuhan yang mesti ada. Dia Tuhan yang wajib ada, yang menjadikan alam ini. Selain daripada itu, mestilah kita tahu Allah Ta'ala itu juga tidak menyerupai dengan sesuatu. Kalau kita tak faham ataupun kalau kita tak tahu sifat Allah yang wajib itu ialah mukhalafah, tidak sama, tidak serupa, maka di sinilah nanti tempatnya seseorang itu akan menyamakan, akan menserupakan Allah dengan yang lain. Orang panggil mensyirikkan Allah. Mensyirikkan ni makna menyerupakan lah. Mensyarikatkan. Sama, kita sama. Letakkan setaraf. Letakkan ada benda lain setaraf dengan Allah. Ataupun meninggikan yang lain lebih daripada Allah. Nak letak setaraf pun tak boleh. Apatah lagi kita meninggikan ataupun merendahkan dia. Nak setaraf pun tak boleh. Apatah lagi kita melebihkan yang lain daripada Allah. Itu yang dimaksudkan dengan mentauhid, mengesakan. Mentauhid makna mengesakan. Sinonim dengan ilmu ni dipanggil ilmu tauhid. Sebab apa ilmu ni dipanggil ilmu tauhid? Kerana ilmu ni nak mengajak kita, mendidik kita supaya jangan menyengutukan Allah, bahkan mesti mentauhid, makna mengesakan Allah. Mengesakan Allah. Inilah orang panggil ilmu sifat 20 ni, ilmu tauhid. Bukan nak mengajak manusia mensyirikkan Allah. Jadi kita tak faham mengapa ada golongan yang menghalang belajar sifat 20 ni. Sedangkan ilmu ni sangat-sangat baik. Tujuannya nak memberi kepahaman kepada kita tentang siapa dia Allah, untuk menyelamatkan akidah daripada menyamakan dia dengan yang lain. Baik. Wajib pada syarak pula. Tu kita jumpa wajib pada syarak kan dulu dah belajar. Wajib pada syarak yakni perkara yang dituntut oleh Allah SWT akan sebagai tuntutan yang putus. Siapa membuat dapat pahala, siapa tinggal akan berdosa. Makna tidak boleh seorang pun dibenarkan meninggalkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Tak kira dia orang baik ke, orang tak baik ke, orang kaya ke, orang miskin, lelaki ke, perempuan ke, duduk mana-mana pun, tanah Melayu ke, tanah Arab ke, wajiblah dia menunaikan apa yang Allah perintah. Itu mana wajib. Jadi wajib pada syarak pula di atas tiap-tiap mukallaf. Maknanya tak boleh seorang pun mengecualikan diri dia apabila dia tu tergolong dalam kelompok mukallaf ni. Wajib mengetahui, kenalah usaha. Tahu tu bukan dia boleh datanglah sendiri. Janganlah kita tawakal pada Tuhan. Tunggu tahu. Tunggu tahu tu datang. Mana boleh? Kenalah usaha cari lah. Gerakkanlah tubuh badan kita. Pergi usaha cari. Kadang kita tak tahu tu sebab tak usaha. Ataupun kalau ada usaha boleh jadi usahanya tak kesampaian. Boleh jadi sikit sangat usaha dia. Nak bezakan dengan hal-hal dunia yang dia usaha. Kalau hal-hal dunia, usaha kita lain, kesungguhan kita lain. Tapi dalam bab-bab ilmu, kesungguhan kita lah lain. Kalau dalam bab dunia, sentiasa cuba, tak jemu-jemu. Tapi kalau dalam bab ilmu, sekali cuba, tak dapat, pencen lah habis tu. Jadi inilah kesilapan kita. Lepas tu kita nak nyalahkan takdir. Dah takdir Tuhan, dah takdir aku ni tak pandai. Padahal usaha kita tu baru sekali. Tak padan. Boleh jadi kalau kita sentiasa usaha bersungguh, insya-Allah dah bagi faham.
Jadi kena korbankanlah masa macam sahabat-sahabat buat ni. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah, taufik daripada Allah. Kita dah tahu kita tak ada masa siang menuntut ilmu sebab kita usaha cari rezeki. Maka bukan bererti siang tak dapat mengaji, malam ni tak boleh mengaji. Maknanya terpaksalah kita korbankan malam kita tu, masa rehat kita tu, kerana Allah, kerana benda ni penting juga. Benda agama ni penting, ilmu ni penting. Bukan cari duit je penting. Ilmu pun penting. Sehingga kalau orang tu nampak kepentingan ilmu ni, dia akan korbankan masa dia. Tak kira malam ke tengah malam ke. Sebab dia tahu kepentingan dan kewajipan dia. Banding dengan orang yang tak mengerti. Kalau orang tak mengerti, dia tak tergamak nak mengorbankan masa dia. Ya, alhamdulillah, nikmat daripada Allah, taufik. Baik, jadi wajib mengetahui serta i'tiqad dan mengaku putus di dalam hati. Bila kita dah belajar, dah diterangkan, dah dinyatakan, kita akan faham, mengerti, memahami, mengetahui. Kemudian hendaklah kita, wajiblah pula kita membenarkan, menyungguhkan apa yang kita dah faham dengan belajar tadi. Bukan setakat masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Makna dia kena singgah dalam hati, duduk dalam hati tu, tetap gitu. Taklah mengaku putus dalam hatinya. Apa yang hendak diputuskan dalam hati tadi? Kepercayaan yang bagaimana? Akan tentu sungguh. Makna sungguh bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baru. Makna sungguh-sungguh Allah Ta'ala tu tidak menyamai dengan sesuatu yang baru. Apa erti baru? Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Tiap-tiap sesuatu yang ada permulaan. Syurga ada permulaan tak? Ada. Nikmat-nikmat syurga ada tak permulaan? Ada. Jadi syurga dan nikmat syurga itu pun baru. Maka Allah Ta'ala tidak serupa dengan sesuatu yang ada di dalam syurga. Allah Ta'ala tak serupa sesuatu dengan syurga itu sendiri dan sebagainya. Tidak menyamai dengan sesuatu. Walaupun dikatakan nikmat syurga itu sesuatu yang tak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terakal, tidak pernah terkhayal. Walaupun tak pernah, benda yang ada dalam syurga itu tak ada di atas dunia ni. Benda yang pernah kita tengok tak ada pun dalam syurga itu. Benda yang dalam syurga itu menyalahi apa yang kita dah tengok atas dunia ni. Sungguh pun begitu. Tak ada satu pun yang dalam syurga itu menyerupai dengan Allah. Mesti kita kena tahu tu. Takut-takut nanti bisikan iblis dalam hati kita, boleh jadi diputar belit. Dia kata boleh jadi Allah tak serupa dengan yang ada di dunia. Boleh jadi yang dalam syurga tu nanti ada yang serupa dengan Allah. Sebab kau tak tahu, kau belum masuk syurga. Boleh jadi dia putar gitu macam tu. Jadi sekali fikir macam boleh. Yalah, dalam syurga benda tak pernah tengok, benda tak terakal, boleh jadi adalah nanti yang serupa. Dah, jawabnya tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali. Tidak sekali-kali menyerupai dengan segala sesuatu. Sama ada di dunia ataupun di hari kiamat. Sama ada di alam zahir ataupun di alam yang gaib. Tak ada sesuatu pun yang menyamai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi akan dihuraikan. Maksud tidak menyamai itu ada tiga. Ada tiga. Maknanya kita kena jaga tiga-tiga ni. Kalau salah satu daripada tiga ni, kita menyerupakan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk salah satu daripada tiga ni, maknanya kita syirik. Lagi akan dihuraikan kat bawah lah. Inilah tujuan ngaji tauhid, nak mentafsirkan lagi, nak menghuraikan lagi. Contoh macam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Taklah kamu katakan olehmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala itu ahad, satu. Maknanya pengetahuan di situ terlalu umum. Satu yang bagaimana? Satu pada pihak mana? Jadi di situ, maka bila kita belajar ilmu tauhid ni, dia akan menghuraikan lagi benda tu. Makna barulah kita faham maksud satu Allah Ta'ala yang disebutkan dalam Quran. Maknanya mengaji tauhid ni nak jaga Quran tu. Nak jaga maksud Quran tu. Jangan kita tersalah
memberi maksud Quran tu, sehingga hingga mentafsirkan ayat-ayat Quran sehingga menyalahi kelayakan Allah Subhanahu wa taala. Mentafsirkan Quran dengan menyalahi kesempurnaan Allah tu. Sebab tu nak tafsir Quran, nak tafsir hadis, akidah mesti betul. Kalau akidah saya tak betul, akidah saya sesat, saya akan mentafsirkan Quran dan hadis itu mengikut pahaman saya yang sesat. Kalau saya tidak bermazhab, saya akan mengajar fiqh tadi berdasarkan maknanya menyalahi mana-mana mazhab. Sebab saya tak ada mazhab. Syafi'i pun tidak, Maliki pun tidak, Hanafi pun tidak, Hanbali pun tidak. Saya tak ada mazhab. Maka syariat saya tak ada mazhab. Ikut bebas mana-mana. Itu yang Rasul Dahri kata, haram makan babi anjing. Tapi guna tak apa. Rasul Dahri, nama Rasul. Tapi bawa pahaman pelik, menyesatkan orang, na'udzubillah. Mudah-mudahan taubatlah. Mudah-mudahan diberi taufik hidayah. Jangan menyesatkan manusia. Dia melarang orang ngaji tauhid, dia melarang orang ngaji tasawuf. Apa tu fiqh yang diajar, haram anjing babi ni haram makan. Guna tak apa. Beruh gigi, bulu babi boleh pakai, tak ada masalah, kata dia. Yang haram makan, nampak? Yang haram makan, daging anjing babi haram makan, guna tak ada masalah. Nak buat kopiah daripada kulit babi boleh. Tak keberat tu. Tak boleh. Nampak tak? Itulah akibat daripada menolak ijma' ulama, menolak mazhab, menolak imam-imam yang empat tu, Maliki, Syafi'i, Hanafi, Hanbali tu, tolak tak nak pakai. Itulah dia punya hasil dia. Bahayanya mengaji dengan orang tak ada mazhab ni macam itulah. Tergamak ke nak beruh gigi dengan bulu babi? Besok buat gigi palsu pun pada tulang babi. Mata hilang sebelah, esok ganti mata babi. Jantung rosak pun ganti jantung babi. Ganti hati babi. Sebab alasan dia tak ada masalah nak guna. Yang haramnya makan, dia kata. Inilah. Tapi ramai juga orang yang mengikut, tak payah mazhab ni. Ramai yang ikut. Ramai yang ikut. Sebab tu orang kata wajib bermazhab, wajib mengikut salah satu daripada 4 mazhab. Mana-mana tak kisah, asalkan ikut salah satu, ikut betul-betul belajar. Jangan aku tak ada mazhab. Mazhab ialah punca perpecahan. Itu cuma alasan yang ditaburkan supaya orang membenci mazhab. Padahal imam mazhab tak suruh gaduh pun. Macam kita sesama Islam, tak suruh gaduh. Adik-beradik tak ada suruh bergaduh pun. Perangai kita tu yang jahat ni. Bukan Imam Hanafi suruh gaduh dengan Maliki, Imam Maliki suruh gaduh dengan Syafi'i. Tak ada. Masing-masing suruh buat taat kepada Allah. Yang jahatnya orang tu bukan imam mazhab. Yang jahatnya Islam. Yang jahatnya orang tu bukan Islam tu. Islam tu baik, indah, cantik, sempurna dah. Yang jahat tu orang tu. Jadi dia tak nak ke Islam. Dia katanya Islam tu jahat. Padahal orang tu yang jahat. Marah dengan orang, jangan marah dengan Islam. Baik. Wajib mengaku sungguh Allah Ta'ala itu bersalahan bagi segala yang baharu dan tidak menyamainya. Pegang sungguh-sungguh. Pegang sungguh-sungguh dalam hati kita. Mudah-mudahan besok nak mati, besok Allah Ta'ala tolong kita dengan manfaat ilmu kepahaman ni. Besok nak iblis duk datang menyerupai macam-macam nak merosakkan akidah waktu kita nak mati. Macam-macam tipu daya dia datang ditunjukkan kepada kita supaya kita mempercayai itulah Tuhan. Jadi kalau kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak bezakan? Kita tak kenal Tuhan, macam mana kita nak bezakan yang tu bukan Tuhan? Sebab kita tak tahu sifat Tuhan tu macam mana. Maka kalau ditunjukkan benda pelik-pelik, iblis tu dia menyerupai benda pelik-pelik yang mengherankan kita,
boleh jadi ada harapan diterima. Sebab dia tak tahu sifat Tuhan. Tapi kalau dah tahu, ni apa pula ada warna ni, yang aku dah belajarnya, Tuhan tak menyamai sesuatu berwarna tu, tidak. Warna-warna ini benda baru, berbentuk-bentuk ni, panjang pendek tebal nipis halus kasar tu sifat makhluk, tak ada kena-mengena dengan Allah pun. Duduk di sana, duduk di sini, kejap dekat, kejap jauh. Tuhan tak begitu. Nampak tak? Jadi bila dah faham, insya-Allah selamatlah kita. Tapi kalau tak tahu, bila ditunjukkan, dibayangkan, dipikirkan benda pelik-pelik, inilah nanti orang yang tak tahu sifat-sifat Allah tu, ada jalan dia nak ada jalan dia nak terima, ada jalan dia nak percaya. Na'udzubillah. Firman Allah Ta'ala. Jadi firman Allah Ta'ala ni dalilnya, bukti yang menunjukkan di atas kepercayaan kita Allah tu tidak menyamai dengan sesuatu. Dalilnya, buktinya adalah daripada Quran. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, terjemah dia, tidak ada seperti zat Allah sesuatu, tambah sikit pun, tiada sesuatu seperti zat Allah. Satu pun tak ada. Yang seperti Allah tu tak ada. Tak ada yang seperti. Dia ketunggalan. Yang seperti zat diri Allah tu. Macam mana diri Allah, macam mana sifat Allah, macam mana kelakuan, mana perbuatan Allah, tak ada kena-mengena pun dengan sesuatu. Dan ialah Allah yang mendengar. Tapi mendengarnya tak serupa seperti mendengar kita. Kita nak dengar kena telinga. Kita nak dengar mesti ada gegendang. Kita nak dengar benda mesti ada suara, ada bunyi, baru boleh dengar. Benda mesti dekat, baru boleh dengar. Orang duduk kat Amerika sana dah tak dengar dah apa dia cakap. Kalau ada 100 orang cakap serentak, tak buti dah apa benda orang cakap. Tapi dah Allah mendengar tiap-tiap satu, nyata satu-satu. Ni waktu sekarang ni, waktu yang saya bercakap ni, agak-agak berapa ratus ribu juta manusia duk bercakap pada detik ni sekarang ni. Ke saya seorang yang bercakap atas dunia malam ni sekarang? Yang sedang tengok bola tu, wah. Bola kat sini, bola kat tempat lain lagi. Semua masing-masing sedang bercakap. Allah dengar tiap-tiap satu. Hebat tak dia punya pendengar dia? Kita kalau ramai-ramai cakap dah tak buti dah. Benda cakap dia tak perasan lah. Sebab dah ramai, keliru dia. Allah dah nyata satu-satu, tak ada sama langsung, nyata satu-satu. Walaupun perkataannya, bahasanya berbeza-beza. Itulah Tuhan yang kita duk sebut Allah tu. Itulah sifat kesempurnaan dia. Itulah di antara maksud sempurna. Pendengaran dia sempurna. Apa maksud pendengaran dia sempurna? Tu, macam tu sekali. Kalau pendengar macam kita ni tak sempurna. Orang cakap kuat pun, dialek lain, dah tak faham dah. Nampak tak? Itu kita ni lemah, dhaif. Allah tu sempurna. Orang panggil sifat kamalat, sifat kesempurnaan Allah. Kalau separuh-separuh dengar, separuh tak dengar, tak sempurna. Tak sempurna. Kalau separuh dengar, separuh tak dengar. Ataupun kadang-kadang dengar, kadang-kadang tak dengar, tak sempurna macam tu. Bila tak sempurna, tak layaklah nak disembah. Nak sembah apa benda tak sempurna. Sama macam kita juga. Buat apa nak sembah sama macam kita? Sembah sesama benda tak sempurna, berbeza. Tak layak nak disembah kalau dah sama martabat dia. Baik.
Dan ialah yang mendengar dan yang melihat. Lagi akan datang insya-Allah, jumpa sifat pendengar pelihat itu akan datang insya-Allah, lagi akan dihuraikan. Dan bersalahan Allah Ta'ala. Maksud bersalahan tu jaga tidak tak serupa Dan bersalahan Allah Ta'ala, yakni tidak serupa Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, dan juga tidak menyamai. Itulah dikatakan sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Yang kita tak faham tu sebab dia cakap Arab panjang-panjang tu. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadithi. Ramai orang hafal, tapi artinya tak tahu. Allah tu bersifat dengan mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith. Apa maknanya tu mukcik? Mana mukcik tahu? Tak tahu. Bila dah tak tahu, macam mana nak faham? Bila dah tak faham, macam mana nak guna? Tak ada faedah lah menghafal tak faham. Yang nak guna ni bila dah faham. Beli spana, beli pelayar, beli macam-macam alat tu. Tapi tak faham nak guna. Tengok je lah. Tak tahu nak guna. Ada tak alat-alat duk buka-buka skru tu? Ada beli tak yang dalam bekas ada macam-macam tu? Ya ada. Apa tak buka sendiri? Tak tahu. Itulah ibaratnya kalau setakat menghafal tapi tak apa? Tak faham. Jadi faham ni datang dengan mengaji, belajar. Dengan cara macam ni. Ulang-ulang, bagi contoh sini, bagi contoh sana. Orang panggil usaha ikhtiar lah. Hakikat yang bagi faham tu Allah, bukan usaha kita tu. Yang menerangkan, usaha menerangkan. Yang mendengar, usaha mendengar. Mikir macam-macam lagi. Faham. Itu rezeki daripada Allah. Kalau saya bagi faham, buat apa nak ngaji sampai 1 jam. Bak ini air setahun secawan. Saya baca tiup minum. Dah faham satu kitab. Khatam. Buat apa nak ngantuk-ngantuk mata macam ni? Datang je, malam ni ada kuliah. Ada berapa lama? 5 minit dia kuliah kita. Sampai baca air, baca puh, minum. Minum faham. Oi, rasa ramai orang panggil pergi mengajar ni. Jadi tiup air faham semua. Tak, kena usaha. Korbankan penat, korbankan ngantuk, korbankan masa, tinggalkan bini, tinggalkan anak. Itulah orang panggil usaha. Pun Tuhan tolong muju. Dia tak bagi taufik, baik kita tidur kat rumah. Pun dia punya pertolongan kat no. Baik. Dan bersalahan Allah Ta'ala bagi segala yang baharu, itulah yang dipanggil mukhalafah. Bila yang jadi payah ngaji tauhid ni, sebab istilah dia tu bahasa Arab, itu jemaah bahasa Melayu tak serupa. Takkan tak faham, tak serupa. Cakap Melayu dah tu. Kalau kata mukhalafah, Allah tu mukhalafah. Mukhalafah apa mukhalafah ni? Padan lah pun bahasa Arab. Melayunya tak sama, tak serupa, tak secontoh, tak sebanding, tak sekupu, tak semisal, tak apa lagi. Macam-macam. Takkan tak faham jadi modal orang duk tolak ilmu sifat 20 ni, dia kata apa? Tok guru ni saja mengajar sifat 20 ni. Biar orang lain tak faham, dia je yang faham. Barulah dia bangga, barulah orang kata dia alim, sebab orang lain tak faham apa yang dia ajar. Tengok dia punya fitnah dia. Tengok dia nak fitnah. Dia kata tok guru ni saja nak mengajar benda susah-susah. Biar orang awam ni, biar orang masyarakat ni tak faham. Jadi orang yang tak faham nanti nampaklah orang ni ada ilmu. Ni fitnah dia buat ni. Kalau tak faham, tak ada seekor habuk faham ilmu ni. Ramai pula yang pandai. Yang ngaji sungguh tu, yang ngaji betul cara ulang-ulang, faham pula. Dia kata biar orang lain tak faham.
Biar tok guru tu seorang faham, barulah orang ni angkat dia kata orang hebat. Fitnah, jaga mulut tu, jangan tak sayang mulut. Duk fitnah ulama-ulama. Lepas tu anak-anak murid dia ketawa kan. Kakak. Adik beradik lah tu. Dengan labu-labunya. Kita kalau duk tolak ulama-ulama yang sebenar ni, kalau kita menolak, mengkeji, memperlekeh, mempersendakan ulama-ulama akhirat, ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah ni, kalau kita perlekehkan, Allah gantikan dengan ulama su' membimbing agama kita. Faham tak tu? Bila kita, macam contoh saya mengkeji ulama-ulama ahli sunnah ni, saya memfitnah dia orang, saya tak menghormati dia orang, baik, Allah Ta'ala gantikan orang lain yang sesat agamanya membimbing kita. Sebab tu banyak orang duk pelekeh-pelekeh tutup guru. Tengok siapa tok guru yang Allah bagi dia. Ulama su yang tak ada mazhab, yang menolak akidah tauhid, macam-macam. Tu yang Allah gantikan. Sebab apa? Balasan mereka mengkeji ulama-ulama yang sebenar, Allah gantikan. Jangan main-main. Darah daging ulama tu racun. Jangan buat main-main. Binasa diri kita kalau tak betul-betul mengkeji, mencela, memfitnah. Nampak? Duk kelekeh tutup guru. Allah Ta'ala hantar tok guru kata boleh buat bulu gigi dengan bulu babi. Ada? Nampak tak Allah ganti kan? Allah bagi dia yang bimbing tu boleh kata, boleh pakai kasut kulit anjing, kulit babi. Boleh. Nak buat baju, nak buat sejadah, nak buat serban kulit babi, boleh. Nak buat sejadah kulit babi, boleh. Tasbih tulang babi, orang tulang unta, dia tulang babi. Tasbih apa tu? Lain macam pula tu. Tulang babi. Kan mahal sikit tu bunyi dia. Butang baju, nampak butang baju cantik putih ni. Mutiara ke? Bukan, ni tulang babi. Hebat bunyi. Ya Karim. Nampak tak? Jangan main-main dah. Orang suruh ikut mazhab. Kita ni bodoh, buat cara bodoh lah. Percaya je lah dengan Imam Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hanbali tu. Jangan nak mengaku pandai lebih daripada mereka tu. Baik. Dan bersalah. Dia nak masuk dah. Dan bersalahan makna tak serupa, makna bersalahan itu 3. Jaga. Tak serupa Allah Ta'ala ni tadi 3 makna, 3 bahagian. Tak serupa pada 3 bahagian. Yang pertama, bersalahan, yakni tak serupa Allah Ta'ala dengan sesuatu pada pihak zat. Zat ni makna diri. Zat ni makna dirilah. Kalau nisbah pada kita manusia ni, tubuh badan kita ni dirilah. Zat, diri. Jadi diri Allah tu tak serupa dengan diri sesuatu yang lain. Dengan makna. Apa maksud zat Allah tu tak serupa dengan zat yang lain? Dengan makna. Dengan elok-elok dengan ngaji tauhid tak boleh laju. Tak boleh baca kapal terbang. Dia kena baca slow macam ni. Ulang. Kalau tak ni kan jadi modal puak-puak tu. Kan aku dah cakap, ngaji tauhid tu kau takkan faham. Jadi dengan maknanya zat Allah Ta'ala tu bukannya jirim. Maksud zat Allah tak serupa dengan zat yang lain ialah dengan makna zat Allah tu, makna diri Allah itu bukan daripada jirim. Baik, sekarang ni apa pula maksud jirim tu? Maksud jirim ni ialah tiap-tiap sesuatu yang terhasil daripada bahan-bahan yang digabung-gabungkan, yang dicampur-campurkan.
Orang panggil unsur-unsur. Terjadi sesuatu yang terjadi. Fahamlah tu, bila sebut terjadi itu maknanya asalnya tiada lah terjadi ataupun terhasil. Mana sesuatu yang terjadi, sesuatu yang terhasil daripada bahan-bahan tertentu. Bahan-bahan tu digabung-gabungkan, dicampur-campurkan, disusun-susunkan, ditindih-tindihkan, dilekat-lekatkan, maka terjadilah sesuatu. Itulah orang panggil jirim. Macam tubuh badan kita ni, jirim lah ni. Ada bahan-bahan yang Allah Ta'ala buat menjadikan tubuh badan manusia ni, ada bahan-bahan yang dijadikan oleh Allah. Batu, Allah ciptakan bahan-bahan yang tertentu, bersambung, bercantum, melekat, bertindih di antara satu dengan yang lain, daripada yang seseni-seni sampai sebesar-besar. Panggil batu. Jirim jenis-jenis batu lah. Kalau kayu, jenis-jenis kayu. Kalau air, cecair, jenis-jenis cecair. Kalau jenis udara, jenis-jenis udara. Maksudnya alam ni, langit, bumi, bulan, bintang, batu, kayu, binatang, tumbuhan, setan, iblis, manusia, semua tu Allah Ta'ala jadikan daripada jirim, daripada anasir, bahan-bahan tertentu. Ni sebelum jadi sebuah rumah yang besar ni, dia asalnya pergabungan zarrah-zarrah. Orang panggil jauhar-jauhar. Jauhar ni makna benda seni-seni. Macam batu kan, boleh kena jadi batu besar ibu jari ni kalau tak ada daripada yang halus. Boleh? Tak boleh. Sebab yang besar tu semuanya terdiri pada yang halus. Bergabung yang halus ni jadi besar. Kita nampak yang besar tu je. Yang halus-halus tu tak perasan. Orang panggil sebuah rumah. Kata sebuah rumah. Bilang batu-batu bata yang duk bergabung nak jadi sebuah rumah tu berapa biji. Tu batu-bata. Diri bata tu sendiri, berapa banyak pasir pula kat situ. Pasir, berapa banyak debu lah nak gabung jadi pasir. Macam-macam lagi. Nampak tu? Dia asalnya halus. Jadi tiap-tiap sesuatu yang terjadi daripada bahan-bahan namanya jirim. Faham ni setakat ni? Makna lepas ni kalau dengan jirim faham dah. Makna sesuatu yang terhasil, yang terjadi daripada bahan-bahan tertentu. Orang Arab kata unsur ataupun anasir. Melayu cakap bahan-bahan. Kita pun dah jadi Melayu dah, anasir kita cakap. Arab lah tu anasir, makna unsur-unsur bahan-bahan. Okey. Lepas tu pula ingat, bila sebut jirim kita kena tahulah kelakuan jirim. Setiap jirim mesti mengambil lapang sekadar luah diri dia. Jirim ni dia mesti ambil lapang, ambil keluasan sebesar mana dirinya, sebesar itulah yang diambil lapang daripada ruang yang lapang. Orang panggil lapang yang mauhum. Dalam ilmu tauhid ni panggil ini di antara langit bumi, langit sampai langit ketujuh, bumi sampai langit ketujuh tu orang panggil lapang yang mauhum. Lapang yang mauhum. Mauhum ni seolah-olah lapang, seolah-olah kosong, walhal dipenuhi dengan udara. Nampak macam kosong ni, hakikatnya penuh dengan udara. Itu orang panggil lapang mauhum. Kalau ngaji tauhid, dengar lapang mauhum itulah maksudnya nampak macam lapang, tapi sebenar hakikatnya terisi dengan udara. Udara ni pula adalah jenis jisim yang halus, yang lembut, yang boleh bermasuk-masukkan di antara satu dengan yang lain. Kalau benda tu besar penumbuk, ruang yang diambil daripada lapang tu pun besar penumbuk lah. Kalau macam rumah ni besar, maka ruang yang diambil daripada udara ni pun besar. Macam gunung tu lagi besar, makna lapang yang diambil lagi lah besar. Kalau debu halus, makna ruang yang diambil daripada udara ni
halus lah. Sebab tu kita boleh bergerak ni, sebab udara ni jirim yang halus, yang lembut. Sebab tu kita boleh pergi mari, boleh kelip mata. Cuba udara ni beku, keras, nak kelip mata pun tak boleh. Ibaratnya kalau macam ikan dalam akuarium. Mana gambar ikan? Tu. Nampak tu. Tu, sebab apa dia tak boleh berenang tu? Ibaratnya air tu dalam akuarium tu udara ibaratnya. Tengok ikan tu boleh pergi mari. Sebab apa? Sebab air ni jenis jirim yang halus, yang lembut. Bila ikan pergi sini dia berkuak pergi tempat lain. Bila ikan pergi sini dia berkuak. Cuba air tu beku. Boleh tak ikannya nak bergerak? Tak boleh. Begitulah udara ni. Cuba udara ni beku keras. Macam ni lah kita. Kelip pun tak boleh. Dah keras. Nampak tak? Jadi ingat tu, faham tu. Bila sebut jirim, dia bahan-bahan tertentu yang jadi sesuatu yang terjadi pada bahan tertentu. Lagi pula dia punya sifat dia jirim ni mesti mengambil lapang. Mesti mengambil lah. Maknanya mesti mengambil ruang ataupun mesti mengambil tempat qada diri masing-masing. Itu maksud jirim. Jadi Allah bukan jirim. Allah bukan dia tak serupa dengan jirim. Bila dah Allah tak serupa dengan jirim, Allah tak ada kena-mengena dengan bahan-bahan, Allah tak ada kena dengan terhasil, Allah tak ada kena-mengena dengan tempat. Tak ada kena-mengena. Sebab yang bertempat ni jirim, dia mukhalafah, dia tak serupa, zatnya tak sama dengan jirim. Sebab tu i'tiqad kita ahli sunnah, Allah tidak bertempat walau di mana Allah tak mengambil lapang, Allah tak mengambil ruang. Sebab dia bukan jenis jirim. Atas ke, bawah ke, depan ke, belakang ke, dalam ke, luar, tu orang panggil ruang, orang panggil tempat. Tengok tu dia kata bersalahan pada zat dengan makna. Zat Allah Ta'ala bukannya jirim. Faham dah? Zat Allah bukan jirim, makna Allah tu bukan terjadi pada bahan-bahan. Ada baru-baru ni duk sibuk dalam TV, dalam mana tu dia kata Tuhan terhasil. Tuhan terhasil. Faham tak maksud terhasil tu? Terhasil ni maknanya terjadi, menunjukkan asalnya dia tiada. Terjadi maknanya tiada lah asalnya. Kalau Tuhan tu terhasil, makna Tuhan bahagia. Na'udzubillah. Jadi tapi yang cakap tu perkataan tu memurtadkan. Kalau dikatakan Tuhan terhasil, menunjukkan Tuhan tu bersifat baru. Sebab tu jangan kata Tuhan terhasil, jangan ikutlah. Kita ni main ikut je, orang cakap. Main ikut je. Orang cakap benda murtad pun kita angguk kepala juga. Tak pasal-pasal murtad sampai kita. Yang cakapnya orang lain. Tapi oleh kerana kita ni jenis tak nak ambil tahu, nampak, makan diri sendiri. Tu bahaya jahil agama ni. Kata Al-Imam Al-Haddad, kita tengok orang kafir buat zalim atas orang Islam, bunuh orang Islam, macam-macam dia buat khianat dengan orang Islam. Kita kata jahat sungguh. Tak tahu nak cakap jahatnya orang kafir tu, Yahudi tu budak kecil tak kira, semelih tak semelih dia tak kira, dia tak ada belas kasihan. Dahsyat, jahat. Tapi sedar tak bahawasanya kebodohan agama dalam diri kita tu lebih jahat daripada tu lagi. Jahil agama dalam diri kita ni, tak tahu pasal agama ni, lebih jahat daripada orang kafir tu lagi. Sebab apa kata macam tu? Kerana sejahat-jahat orang kafir tadi tak boleh merosakkan akidah kita. Dia nak bunuh ke orang tu tetap mati dalam iman. Dia tak boleh paksa kita merosakkan akidah kita. Tapi sifat bodoh terhadap agama, jahil, tak tahu pasal agama tadilah yang menyebabkan seorang tu jadi kafir. Nampak tak? Bahaya dia, jahil lah. Itu sibuk orang kafir ni, jahat.
Memanglah dia kafir. Tapi sedar tak bodoh agama kita lagi jahat pada tu lagi. Tapi kita buat tak peduli, tak nak belajar, tak nak ambil tahu pasal agama. Tapi bila nampak kejahatan orang lain, kita marah. Kita bising. Kenapa kita tak bisingkan kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri? Sebab apa kita tak marah kejahatan yang ada dalam diri kita sendiri? Kalau nak pergi pukul Yahudi tu boleh jadi jauh. Palestin sana. Ni dalam diri ni. Tak nak ambil peduli tentang agama tu, tak nak belajar, itulah yang paling jahat sekali. Sehingga boleh merosakkan akidah kita, boleh jadi rosak. Contoh macam tadilah, cakap ikut suka, buat ikut suka, percaya ikut suka. Bukankah benda tu boleh membatalkan Islam kita? Membatalkan amal ibadat kita? Bukankah benda tu bahaya? Jadi tak salah kata Imam Al-Haddad tu, memang sungguh. Oh, itulah dia. Orang alim tengok. Sampai ke situ dia punya suluh dia. Kita tak nampak benda tu kalau dia tak cakap. Kita cakap ni pun kita tiru hak dia royak dalam kitab tu. Tak, kita pun bodoh tak tahu. Bila dia cakap macam tu, sungguhlah benda tu. Bahaya lagi rupanya jahil agama ni. Boleh narik kita jadi murtad. Orang kafir tak boleh tarik kita jadi murtad. Tapi sifat bodoh agama tadi. Cakap Tuhan tu tak berapa bijak. Jatuh kafir, na'udzubillah. Sebab tak tahu itu. Ingatkan boleh. Ingatkan tak apa cakap macam tu. Nampak? Bahaya. Sebab tu nak jaga Islam dengan ilmu. Bukan dengan security. Dengan ilmu belajarlah. Di bandar boleh. Pergi ngaji. Allah dah bagi kita kenderaan. Allah dah bagi kita duit. Orang kaya-kaya tak boleh pergi masjid surau. Import lah tok guru. Panggil datang rumah. Bayarlah. Itulah duit Allah Ta'ala bagi tu. Gunakan ke situ. Mana dapat tak dia ilmu? Dapat kalau dibuat macam tu. Sibuk lah. Pergi masjid surau memang tak sempat. Tapi dia jenis orang juta-juta ni, belah-belah ribu ni. Panggil lah tok guru yang masyhur-masyhur ke, ustaz ke, ustazah ke, yang masyhur-masyhur yang betul. Jangan panggil tok guru sesat. Jangan panggil yang tadi boleh pakai bulu gigi, bulu babi. Jangan panggil jenis lagu tu. Tak pasal-pasal dah lah habis duit ni kan. Ilmu sesat pula dia ajarnya keluarga kita kan. Boleh buat macam tu kan. Makna walaupun seminggu sekali ni nak ajar caranya. Contohlah, kita ni jadi busy lah. Kaya sangat. Gerta banyak. Kongkostan, gohegostan. Macam-macam stan-stan semua ada kita punya bisnes. Sibuk. Ambil lah masa seminggu sekali je. Sekali tu pun bukan 24 jam. Mana ada larat nak belajar 24 jam. Seminggu sekali. Satu hari 24 jam. Seminggu 168 jam. Lebih kurang lah. Kira bodoh-bodoh. 168 jam ni ambil 1 jam je ataupun ambil 2 jam je untuk betulkan ibadat. Ambil tahu pasal tauhid, pasal syarak, pasal fiqh, pasal tasawuf, pasal Quran. 1 jam ambil 1 minggu tu ambil 2 jam je daripada 168 jam. Ya Allah, bakhil kedekutnya kita lah. 168 jam ambil 2 jam je demi kesenangan balik akhirat kita, isteri kita, anak-anak kita. Dalam 2 jam tu contoh ambil hari Ahad, waktu petang daripada asar sampai maghrib. Itulah 2 jam ke 3 jam. Makna dalam 3 jam tadi fiqh boleh belajar, tauhid boleh belajar, tasawuf boleh belajar, Quran boleh belajar. Seminggu sekali tu. Makna lama kelamaan kalau tiap-tiap minggu, pandai tak dia? Pandai. Faham, dia akan faham walaupun seminggu sekali. Walaupun dia belajar seminggu sekali, tapi dalam seminggu tu 4 ilmu fardu ain ni dia pandai juga. Kita ada duit. Sebab tu Allah bagi kita duit. Allah nak memudahkan akhirat kita. Allah tadi dah kata Allah tu tak bertempat. Allah tu bukannya jirim. Allah tu bukannya jisim. Dia tak ada kena-mengena dengan tempat.
Maka kalau kita bertemu, berjumpa, membaca ayat Quran ataupun hadis yang bila diterjemahkan maknanya menimbulkan kesamaran, yang kita dah tahu dia tak serupa, tiba-tiba kita baca ayat Quran tu, baca terjemah dia, macam sama dengan makhluk pula ni. Contoh tu dia bagi tu. Tu maka ayat Quran dan hadis tadi dia dipanggil hadis mutasyabihat, nama dia. Ayat tu ayat mutasyabihat. Maksudnya ayat-ayat yang memberi kesamaran. Maksudnya tu memberikan kesamaran pada diri kita yang seolah-olah Allah tu menyamai dengan sesuatu. Itu maksud ayat mutasyabihat. Jangan pakai zahir ayat tu. Jangan pakai makna zahir tu. Kerana makna zahir itu memberi kesamaran pada kita ni. Quran tu tak ada kesamaran. Kita ni yang kesamaran nak faham ni. Yang kita dah tahu ayat yang lain dulu Allah kata laisa kamitslihi syai'un. Dia tak serupa dengan sesuatu. Tiba-tiba jumpa ayat yadullahu fawqa aydihim, bermula tangan Tuhan. Dah bertangan pula. Kata dia tak serupa. Ni bertangan ni. Nampak tak tu? Itu yang saya maksudkan tadi, menimbulkan kesamaran. Di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah, bila jumpa ayat macam ni, jangan dipakai zahir. Kerana boleh mengelirukan akidah kita. Bukan salah Quran tu, bukan salah ayat tu. Tujuannya jangan pakai zahir tadi kerana nak menjaga akidah kita daripada tersalah. Menjaga akidah kita daripada tersesat. Sehingga kita dah membayang-bayangkan tangan Tuhan macam mana. Nampak tak tu? Kita dah biasa dengan perkataan tangan, betul? Bila sebut tangan ni, cup. Dah cuba. Gak-gak macam mana jari dia? Gak-gak macam mana warna dia? Syaitan iblis ada dalam hati kita ni. Dia lagi nak menolong kita, menyesatkan kita tu. Maka di situlah sebabnya ahli sunnah wal jamaah bila jumpa dengan ayat mutasyabihat ni, wajib ditakwilkan. Dengan elok-elok tu takwil. Takwil ni maksudnya ditanggungkan makna ayat Quran tadi tu kepada maksud yang menjaga daripada menyamakan Allah dengan sesuatu. Ditanggungkan maksudnya kepada maksud yang lain supaya menghindarkan diri kita daripada menyengutukan Allah, nak menghilangkan kesamaran tu. Sebab tu contoh pada ayat yadullahu fawqa aydihim tadi, kalau nak diterjemahkan bahasa Melayu, Arab kepada Melayu, bermula tangan Tuhan. Situ yang akan memberi kesamaran. Maka di sisi akidah ahli sunnah wal jamaah diberi maksud begini, bermula kekuasaan Allah Ta'ala. Yadun tu ditanggungkan dengan makna kudrat. Kalau di sisi ulama khalaf, kudrat, yadun dengan makna kudrat, dengan makna sifat kudrat Allah. Dia memang memiliki sifat kudrat, tak ada kesamaran. Bermula kudrat Allah, bermula kekuasaan Allah, tak ada kesamaran, memang dia kuasa. Daripada bermula tangan Tuhan tadi. Nampak tak? Ataupun kita jumpa perkataan wajhullah. Kalau kita buka kamus Arab, wajhun dengan makna muka. Maka ahli sunnah tak terjemah bermula muka Tuhan. Wajhun diterjemahkan dengan zatullah, bermula zat Allah, bukan bermula muka Allah. Nampak tak? Tujuan takwil tadi nak menjaga Quran, bukan nak mengubah makna Quran. Sebab tu di antara pahaman dan akidah yang sesat, pahaman yang sesat adalah berpegang dengan zahir ayat mutasyabihat. Dipegang zahir itu. Ini di antara pahaman sesat ni. Pahaman yang menyeleweng daripada ahli sun. Ini yang dia orang kata Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Bermula Tuhan yang bernama Rahman tu 'alal arsy, di atas arasy. Ni yang dia orang buat modal Tuhan atas langit ni. Sebab pegang zahir ayat tu. Kalau di atas, di bawah, bukankah tu orang panggil pihak?
Atas tu kan kepihak. Kita berpihak, Allah pun berpihak, serupalah dia dengan kita. Sama-sama mengambil pihak. Sebab tu ahli sunnah kata jangan pakai zahir. Ni kan Tuhan turun naik langit dunia. Turun langit dunia, lepas tu naik balik. Berat. Ada pun ulama salaf, ulama khalaf dan salaf. Salaf ni daripada sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in. Ulama salaf ni bila bertemu dengan ayat mutasyabihat, dia mentakwilkan dengan jalan ijmal. Maksud takwil atau jalan ijmal ni serah bulat-bulat pada Allah tanpa memberi apa-apa maksud. Macam wajhullah wallahu a'lam. Zatullah qudrah yadullah wallahu a'lamu bimuradi. Allah lah yang tahu. Dia tak terjemah dengan kudrat, dia tak terjemah dengan tangan. Serahlah kepada Allah apa maksud yadun. Yang pasti bukan makna tangan. Apa maksudnya? Wallahu a'lam. Itu ulama salaf. Ini puak-puak ni dia nak mengaku dia salaf. Tapi ayat mutasyabihat ni dia terjemah kata duduk atas langit. Salaf tak kata Tuhan duduk atas langit. Salaf tak kata Tuhan duduk atas arah. Jadi dia menggunakan nama salafi ni nak berselindung. Padahal pahaman dia tak sama pun dengan puak-puak salaf tu. Tak sama pun dengan puak-puak sahabat. Ni mana-mana dia kata tangan Tuhan lah. Tuhan atas arah lah. Kita kena percayalah sebab dalam Quran dah sebut. Tuhan tak cerita sebelum ada arah dia duduk mana. Yang disebut dalam Quran, bila dia dah buat arah, dia kata dia ada atas arah. Jadi kita pakai macam tu ya. Senang dia. Apa duk cakap macam tu? Dr. Rozaimi. Ni orang popular ni, banyak pengikut ni. Dr. Rozaimi, Dr. Marza, Rasul Dahari. Ini puak-puak ni jangan ikutlah tuan-tuan. Dr. Marza duk pelekeh sifat 20. Dia kalau dah geng tu sama je lah lain dia. Hati-hatilah. Kita bukan dengki dengan dia, dengki dengan pahaman yang dia bawa ni sebab menyesatkan orang, merosakkan akidah orang. Orang kata dengki dah tu. Bukan dengki apa, pahaman dia bawa tu salah, merosakkan. Yang rosak tu saudara kita, anak-anak kita. Takkan kita nak diam benda macam tu. Kalau dia taubat kembali kepada pahaman ahli sunnah, silakan. Ni dah duk kata Tuhan begini, Tuhan begitu. Lepas tu bila orang tak nak ikut dia, dia katanya kafir macam-macam. Ekstrim tak ekstrim ni. Ni yang mengacau bilaukan masyarakat, jenis-jenis pahaman macam ni. Kita bukan marah pada dia tu, marah pada perangai tu. Ilmu yang dibawa tu ilmu yang merosakkan orang. Bukan dengki sebab dia ramai ke. Apa nak? Ramai lagi lah bagus. Kalau kau betul, eloklah. Ini bila ramai, lepas tu kau buat benda tak betul, mana ramai lah yang sesat. Duk kata Tuhan boleh buat tempat. Tuhan boleh buat tempat tinggal Tuhan. Tempat Tuhan ni, tempat ni kan ke bahagian makhluk tadi tu. Jadi kalau dia kata Allah boleh buat tempat dia, makna yang lain, Allah ni bolehlah kalau nak menyerupai sesuatu. Lepas tu kita tanya, kalau ada jenis perempuan ni, kita tanya dia, Allah boleh tak nak buat anak dia? Silap-silap dia kata sebab silap-silap dia kata boleh sebab Allah tu kuasa, kata dia. Bolehlah kalau dia nak buat anak dia. Sedap mulut dia. Anak Tuhan ni benda mustahil, benda yang tak terima ada sekali kan? Kali bukan ta'alluq sifat kudrat nak buat anak dia tu. Buat tu suruh mengaji tauhid ni. Ni asalkan kuasa je, kuasa buat semua. Kuasa ni kembali kepada sifat kudrat. Kudrat ni ada ta'alluq peranan dia. Ta'alluq sifat kudrat ni buat benda harus, bukan buat benda mustahil.
Yang dicakap Allah boleh buat tempat ni maknanya Allah boleh buat benda mustahil. Padahal benda mustahil ni bukan urusan sifat kudrat, bukan peranan kudrat nak buat benda mustahil, tak ada kena mengena pun. Benda mustahil ni benda yang tak boleh berubah, kekal tiada selama lama. Nanti insya-Allah kita sampai bab tu nanti. Ni dia kata, "Oi Tuhan kuasa." Kalau macam tu, Tuhan kuasa tak nak menyamar jadi manusia. Dia jawab apa agak-agak? Agak-agak lah dia jawab macam mana? Dah tentu dia kata, boleh ya, dia kuasa. Nampak berat. Hati-hatilah dengan pahaman jadi macam ni. Ngaji sifat 20 lah tuan-tuan. Ngaji dulu. Kalau yang degil-degil tu saya minta tolong, ngajilah dulu. Dengar dulu sifat 20 ni apa benda bahan dia. Lepas tu baru boleh buat kesimpulan sesat ke, nak menyengutukan Tuhan ke, ataupun macam mana. Nak jahanamkan agama ke, ngaji dulu. Belajar dulu. Tapi sungguh-sungguh lah. Jangan setahun sekali dia datang. Tak ada faedahnya, faham? Ngaji sungguh-sungguh. Fahamkan elok. Apa sebenarnya cerita sifat 20 ni? Nak jaga akidah ke nak rosakkan akidah? Ini tak mengaji, orang terus babi buta duk fitnah. Ilmu sesat lah, zaman Nabi tak adalah ilmu sifat 20 ni. Pandai-pandai pula bahagikan 20 yang wajib, 20 yang mustahil, 1 yang harus, ada 41. Sama pula dengan la ilaha illallah, ada 41. Dia pandai-pandai dia reka benda-benda macam tu nak menghasut masyarakat. Konon-kononnya sesat lah benda yang dibawa. Sebab Nabi tak ada ajar pun 41, 50 ni Nabi tak ada cerita pun. Sebab Nabi tak cerita, tak boleh guna tu lah yang diguna bulu babi tu. Nabi tak suruh pun buat bulu gigi dengan bulu babi. Mana hadis ni? Mana hadis-hadis? Mari hadis Nabi mengharuskan buat bulu gigi dengan bulu babi. Mana? Dah. Mana-mana dia kata boleh tu. Dia sesikit dalil. Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil boleh buat bulu gigi yang bulu babi dia pakai? Sedap mulut cakap, haram makan, guna boleh. Boleh jadi dia teringin lama dah nak pakai bulu gigi babi ni dah. Geram kita dengar bukan apa. Benda macam tu ya Allah. Berpuluh tahun, ratus tahun dah orang kata babi ni haram. Datang dia kendian pula kata boleh. Tok guru semua tak betul. Allahu Akbar. Masak sekali daging babi tu. Jangan makan, masak sekali je campur kan. Tapi makan ayam tu daging babi jangan makan. Masak sekali. Tak makan, aku makan ayam cuma masak sekali dengan babi tadi. Ya Allah. Tengok tu. Jadi ayat ni, Quran ni namanya ayat apa? Mutasyabihat. Mutasyabihat. Banyaklah hadis mutasyabihat ni. Ada satu hadis tu, ingat lupa. Ingat maksud dia begini. Raja-raja kat dunia ni adalah bayang Allah. Raja-raja kat dunia ni bayang-bayang Tuhan. Maksud hadis tu begitu. Dah macam mana tu kalau pakai Zohir? Tuhan ada bayang lah macam tu. Sebab tu bahaya. Tu takwil. Wajib takwil maksud dia. Jangan pakai Zohir. Wajib takwil. Di sisi ahli sun, wajib takwil. Ayat-ayat mutasyabihat. Sama ada nak ikut salah boleh, nak ikut khalah pun boleh. Nak serah pada Allah pula pun boleh. Ataupun nak tafsir ikut ulama yang dah siapkan tu. Orang panggil mentakwilkan dengan tafsil, huraian. Ataupun serah bulat-bulat pada Allah tanpa mentafsirkan apa. Itu yang lebih selamatnya. Ni dah dia kata, mana boleh takwil, mandai-mandai takwil. Pakai Zohir itulah. Tuhan dulu atas arah. Ya karim. Ni contoh. Seperti takwilan ulama salaf ataupun takwil akan dia. Takwil tu makna tanggungkan makna lain.
Kalau tak nak pakai takwil ni, dua-dua takwil ni, kalau tak nak pakai takwil salaf dan khalaf, dia jadi sewil gitu. Kalau jumpa ayat mutasyabihat ni, salaf pun tak nak ikut, khalaf pun tak nak ikut, dia jadi sewil lah. Sewil mana? Duk serupakan Tuhan dengan sesuatu. Sewil lah jadi bengong. Salaf ataupun takwil akan dia dengan jalan tafsir seperti takwilan ulama khalaf. Maka seperti firman Allah Ta'ala, yadullahi fawqa aydihim. Jadi kalau kita buka kamus, cari makna satu-satu, yadun tu maknanya tangan. Yadun ni tangan. Jadi kalau kita terjemah buta-buta, terang-terang, bermula tangan Allah. Begitu bunyi. Ni yang bahaya ni. Jadi nak mengelakkan daripada bahaya itulah yang suruh takwil tu. Jangan pakai zahir. Jadi kata ulama salaf pada mentafsirkan ayat itu begini. Bermula yadullah itu atas segala tangan-tangan mereka itu. Aidihim tu tangan-tangan makhluk dah tu tak ada masalah. Yadun yang pertama tadi tu. Aidihim tu tangan manusia, tangan makhluk. Yadun yang pertama tu, yadullah tu, dia tak terjemah dengan tangan Allah. Yadun lah. Apa hakikatnya? Wallahu a'lam. Tak tahu apa maksud yadun. Serahlah pada Allah. Dia tak kata tangan Tuhan. Dia tak kata tangan yang layak macam Tuhan, layak bagi Tuhan. Dia tak kata tangan yang layak bagi Tuhan. Tangan yang menyalahi dengan sesuatu. Dah. Dia tak terjemah apa pun. Serah pada Allah dah. Bukanlah lafaz yadun itu dengan makna tangan. Nampak tak? Ni di sisi ulama salaf. Bukan makna tangan yadun tu. Tak kena. Nak terjemah sini tangan Tuhan tak kena. Boleh merosakkan akidah kita. Boleh menyamakan Allah dengan yang lain bertangan. Bukanlah lafaz yadun dengan makna tangan, kerana jikalau yadun dengan makna tangan, terang-terang makna tangan, maka tidak lagi lah dipanggil ayat mutasyabihat. Tak adalah orang panggil ayat mutasyabihat, ayat muhkamah lah. Makna ayat yang terang nyata adalah Tuhan itu bertangan. Maka dan kata khalah pula dah pada mentafsirkan ayat itu begini, bermula kekuasaan itu atas segala kekuasaan mereka itu. Makna bermula kekuasaan Allah, yadun itu dengan makna qudratullah. Maka lafaz yadun itu ditafsirkan dengan makna qudrat. Begitulah tiap-tiap ayat dan hadis yang mutasyabihat berlaku takwil antara dua qaul, makna dua golongan itu, iaitu salaf dan khalaf. Mana-mana. Sama ada hadis ataupun Quran. Quran ni ada dua jenis ayatnya. Satunya ayat muhkamah, satunya ayat mutasyabihat. Ayat muhkamah ni ayat yang terang nyata, tak ada kesamaran. Itu ayat muhkamah. Kalau kesamaran begini namanya mutasyabihat. Habis. Dan bersalahan pada sifat. Wallahu alam. Tu ada dua bahagian lagi. Itu baru diterangkan maksud bersalahan yang pertama. Jadi jangan samakan zat Allah dengan sesuatu. Barang siapa yang kata Tuhan itu bertempat, maknanya dia dah menyamakan zat Allah dengan jirim ataupun jisim. Habis. Satu kita lagi. Penawar bagi hati, muka surat apa ya? Muka surat apa? Haji, kita kitab sama. Bismillah. Tajuk apa? Bab yang pertama pada menyatakan sangat loba atas makanan. Surat 23 Jawi. Jawi yang surat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muzannif rahimahullah taala. Sengaja. Wa nafa'ana bi'ulumi fid darain ya amin. Bab pada menyatakan adalah sangat loba atas makanan. Jadi loba pada makanan ni pun sifat cela juga.
Walaupun yang dilobakan tadi makanan yang halal-halal. Makna loba. Suka sangatlah orang panggil loba ni. Tamak loba lagi pula lah. Jadi adalah sangat loba atas makanan itu setengah daripada asal punca segala kejahatan. Punca dia tu kejahatan ni yang banyak-banyak macam-macam jenis jahat ni, punca dia makanan. Apa dah lagi kalau makanan haram. Yang syubhat, makanan haram, pendapatan syubhat, pendapatan haram. Itu yang jadi kadang-kadang bagi kesan pada anak-anak kita tu. Asal dia tadi dah ada punca kejahatan tu dah ada. Kita cari rezeki tu pun dalam bentuk yang membuat punca kejahatan. Sebab tu jadi macam-macam. Diri kita pun jadi tak betul. Kerana perut itu jadi ulama' ni dia cakap dia ada alasan dia bukan main cakap suka hati perut. Dia cakap macam tu sebab apa dia cakap sangat loba pada makanan ni setengah daripada asal kejahatan. Asal ni makna punca lah. Setengah daripada punca kejahatan. Maknanya punca kejahatan ni banyak. Cuma makanan ni adalah sebahagian daripada punca-punca tu. Kerana perut itu kadang-kadang pun jahat dalam diri kita ni bukan dengan sebab makanan. Punca lain. Jadi dia cakap tu teliti tu adalah sangat loba pada makanan itu setengah daripada asal. Nampak tu? Setengah ni makna sebahagian daripada asal-asal kejahatan. Makna kejahatan yang asal dia banyak. Antaranya makan. Kerana perut itu tempat keluar. Perut kita ni tempat terbit bagi segala keinginan. Makna nafsu tu. Keinginan nafsu tu datang daripada perut ni. Jadi kalau dah banyak benda haram masuk, maka timbullah keinginan yang jahat-jahat. Timbullah keinginan yang jahat-jahat. Sebab dia punya kilang dia tu. Kerana daripadanya perut tu terjadi keinginan farad. Makna apa yang kita makan ni, dia ada kena mengena dengan kemaluan kita. Kan ke? Makan tonik lah, makan inilah, makan tu. Nampak tak tu? Sebab dia ada kesan. Dia bagi kesan. Dia bagi kesan. Makanan tu bagi kesan pada keinginan farad, keinginan kemaluan kita tu. Makna memberi bekas juga. Orang panggil pada jalan adat lah. Bukan hakikat. Hakikat benda-benda tu tak bagi apa pun. Jangan iktikad situ pula. Suruh ngaji tauhid. Jadi ngaji tasawuf pun dia tak ada lagi tauhid. Ni yang cakap makan-makan bagi keinginan itu zahirnya, hakikatnya tak ada apa pun yang boleh bagi makanan tu. Ni makhluk. Ni orang panggil atas jalan asbab, usaha ikhtiar. Jadi atas jalan sebab usaha ikhtiarnya, makan ni, loba makanan-makanan boleh menyebabkan timbulnya keinginan farad. Kemudian apabila merasai oleh keinginan, apabila mengerasi, menekan, tekan. Mengerasi ni makna menekan oleh keinginan makanan dan keinginan jima. Bila diri kita ni dikerasi oleh keinginan, jangan mainlah bila dah ingin tu. Kalau ingin sedikit tak apa, tapi bila dah sampai tertekan, jangan main. Keinginan makan dan keinginan jima, nescaya terjadi daripadanya keinginan makan dan jima tadi sangat loba kepada harta. Sebab nak merealisasikan keinginan makan yang lazat-lazat banyak-banyak tadi, mestilah ada
harta. Ada RM1 boleh ke nak duduk dalam tempat yang sedap-sedap makan tu? Minta maaf lah. Jadi betul lah dia cakap tu. Bila dah loba nak makan yang lazat-lazat, dah tentu dia akan memberi kesan juga pada harta. Mesti loba kepada harta. Tu yang kerja tak cukup sikit tu. Sebab keinginan dia cuba kita macam ni aja, tidur atas tikar mengkuang, duduk dengan rumah yang lebih kurang. Agak-agak banyak ke masa kita nak pakai bekerja? Tak ada lah kan? Kan? Sebab belanjanya sikit. Tapi bila dah belanjanya puluh ribu, ratus ribu, dah tentulah kena makan masa kerja pun panjang. Tak cukup 8 jam. Kena bergejam-gejam lah. Sampai cuti pun tak ada. Sampai semayang pun tak sempat. Nampak tak tu? Kesan ni pula tu. Bila dah sibuk dengan harta, dia akan menyibukkan diri dia mencari. Sebab nakkan harta banyak, kena guna masa banyak. Bila dah guna masa banyak untuk cari harta, tiadalah masa untuk akhir. Itulah sebab alasan kita tak ada masa. Sebab masa tu dah dibelanjakan kepada kesibukan mencari harta. Cuba berpada-pada tadi. Tidur tikar mengkuang je. Kursi-kursinya je. Apa musim belanja sangat pun. Maknanya dia kerja dalam 5-6 jam pun cukup dah. Aku makan ikan bilis je. Makan ikan bilis je. Biskut, kopi O pula tu. Gula. Mana belanjanya sikit. Bila belanjanya sikit, dia tak ada gaduh nak kerja banyak masa. Jadi tilik silapnya siapa? Silap kita sendiri. Sebab keinginan kita nak lebih-lebih, memberi kesan pada lebihnya pengorbanan kita masa kita nak cari jadi salah kita lah, bukan salah Tuhan. Jadi tak ada masa tu salah kita. Bukan salah Tuhan. Dia kata Tuhan tak takdirkan masa, tak cukup. Tuhan dah takdirkan tak cukup masa. Padahal keinginan kita nak lebih-lebih tu. Sebab mestilah kena masa kerja masa panjang buat nak dapat lebih. Tak boleh lagi lah. Ada orang kerja sekejap, tapi boleh masuk juta-juta. Penipu orang panggil. Kejap je dia kerja, tak sampai berapa jam pun masuklah akaun dia berjuta. Penipu boleh lah. Orang duduk banting tulang susah-susah, menyungkur noreh getah macam-macam, bergejam gigit nyamuk tersungkur dalam ladang tu nak cari duit. Dia sekejap je berjuta. Kerana tiada dapat menunaikan dua keinginan itu melainkan dengan makna nak makan lazat-lazat, nak seronok berjimat, kena ada harta. Dan terjadi daripada ingin kepada harta itu, tengok tu disusunya, diselidiknya, punca-punca tu dijahit. Bila banyak makan jadi timbul keinginan nafsu, timbul keinginan nakkan makan sedap-sedap. Dah tentu kena ada harta. Bila nak harta banyak, kenalah terjadilah keinginan pada harta tadi, ingin kepada kemegahan. Sebab apa pula? Kerana sukar mengusahakan akan harta itu melainkan dengan kemegahan. Bila ada kemegahan baru mudah dapat harta. Faham tak? Betul tidak? Kalau cokian-cokian macam kita ni mudah dapat harta. Minta maaf, kena tarik harta lagi ada. Kita penat-penat cari, dia kaup sesenang je. Orang panggil cukai. Sebab tu haram cukai tu. Jangan kata halal pula cukai tu. Sebab tu orang nak lari income tax, betul? Betul tak orang nak lari income tax? Sebab apa orang nak lari? Kalau dia suka. Tu menunjukkan income tax ni orang tak redha. Hartanya diambil. Titik peluh dia dah susah payah jatuh bangun, tiba-tiba main sini. Main. Nampak tak tu?
Tapi cara terhormat lah. Ni dalam kitab tu tauhid. Belakang tu nanti akan cakap pasal cukai itu haram. Masuk dalam perbuatan mengambil harta dengan jalan yang ditegah oleh Allah. Ambil harta orang dengan jalan yang tak dibenarkan oleh Allah. Minta lain. Paksa ni. Jadi siapa yang bekerja, nak hadiahkan berapa? Silakan. Tak apa. Kau mesti kena bagi. Kalau kau tak bagi, kau jaga. Ada pula dia punya azab dia pula ada. Cakap ni lah kau cari makan. Lepas tu kau tak dapat lah. Kalau kau tak bagi. Terpaksa lah bang. Terpaksa lah bagi. Bukan paksaan ke tu orang panggil. Zakat. Ada tak orang pernah lari pada zakat? Kalau ada pun boleh kira dengan jari lah. Kalau ada. Tapi kalau lari income tax ni, selalu kita dah. Itulah menunjukkan income tax cukai tu. Orang tak redha. GST tu tak kira dah 10 sen pun. Harga orang. Tak ambil dengan cara redha orang, haram lah hukum dia. Ikutlah masing-masing lakum dinukum waliyadin. Agamamu lah, aku agama aku. Jadi siapa nak kata cukai itu boleh, sila terpulang lah. Kita tak suruh dan kita tak menggalakkan, tapi fikirlah habis-habis. Sebab dalam kitab tauhid kata tak boleh. Siapa yang kata boleh, sok kau tangguhlah jawab. So kalau Tuhan tanya kenapa, carilah orang yang kata boleh tu. Kita tok guru kita kata tak boleh. Sebab dalam kitab kata tak boleh. Ulama dulu-dulu ni dia warak. Ulama dulu-dulu dia alim lagi dia warak. Zuhud. Orang sekarang ramai alim tapi tak warak. Tu yang boleh main boleh, okey, boleh. Dia alim tapi tak warak. Makna tidak halus dalam agama. Tak cermat. Longgar. Nak buat Jumaat. Ni Korea apa ni? Korea sekarang. Nak minta buat Jumaat kat taman ni. Sila. Mudah je buat Jumaat berbilang-bilang satu Korea. Dulu tak boleh. Sebab hukumnya haram. Tak boleh berbilang-bilang Jumaat dalam satu Korea. Tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh. Selagi tak ada keharusan tak boleh buat Jumaat sampai 2. Mesti 1 je. Sekarang kita tengok kadang satu Korea sampai 2 tempat Jumaat. Padahal masjid yang ada boleh isi lagi. Kadang-kadang tempat tak ada mastautin tapi buat Jumaat juga. Nampak tak beza ulama dulu dengan sekarang fatwa hukum? Sekarang banyak. Dekat pulau pun orang buat Jumaat padahal tak ada orang pun kat situ. Pergi import orang pula jadi susah nak mengimport. Ingat main bola jadi import. Buat solat Jumaat pun ada import juga. Dia tengok bas. Ni bas mana ni? Main import. Okey lah bola. Ni lain macam pula bas ni. Ni import solat Jumaat. Islam tak suruh susah lagu tu. Bila dah tempat tu tak cukup syarat wajib Jumaat, buat zuhur je lah. Tak masuklah orang tu dalam golongan orang meninggalkan Jumaat. Sebab tak ada kewajipan bagi dia. Tak cukup syarat. Yang pergi import orang lain buat apa? Kan ke syarat Jumaat tu 40 orang mastautin. Yang duduk tinggal situ menetap nak mati situ. Bukan pelancong. Ni pelancong pula dah. Import pelancong. Dan import bawa situ pelancong dah tu. Lepas kan habis Jumaat halau balik. Berlaku benda ni. Saya cakap ni. Tak tahu mana ambil hukum benda lagu tu. Beza-beza orang dulu-dulu. Sebab tu kita kena ikut ulama dulu. Sebab dia lain. Dia cermat dalam agama. Kerana sukar mengambil, melainkan dengan kemegahan. Kemudian apabila menentukan ia akan harta dan kemegahan, dan mendapatlah ia akan keduanya, nescaya berhimpunlah padanya oleh beberapa banyak daripada kebinasaan. Bila dia dah ada kemegahan, dia dah dapat harta dan kemegahan, apa jadi pula? Timbul pula pada dia banyak daripada kebinasaan, seperti riak. Dah riak pula dah. Dulu waktu tak ada getah lain. Makan boleh semeja, ni dah getah banyak, dah makan asing-asing lah.
Kawan pun dah tak ngaku dah. Ini terhasil daripada harta halal ni. Ini cerita harta halal ni. Harta halal tadi bila dah banyak, dia boleh menarik juga kepada kebinasaan. Contoh, macam tadi riak nampak. Dulu dia tak ada harta elok, dia hormat orang lain, tak ada nak nunjuk-nunjuk. Bila dah ada harta, walaupun daripada perniagaan dia yang halal, dia kaya dengan pendapatan yang halal tadi, dia jadi kaya. Timbul penyakit sombong pula dah. Jadi sombong. Tengok orang sebelah, kau pun kaya juga ke? Pasal pula ada orang kaya lain dalam taman ni. Setahu aku je yang pakai kereta macam ni. Ni pahal kau pun boleh pakai ni. Jadi dengki pula. Timbul dengki. Nampak tu. Padahal harta halal tu. Harta halal pun yang banyak pun dah boleh merosakkan kita kalau tak betul. Sebab tu dalam Islam melarang jangan berlebih-lebih. Tapi ingat ni, jangan salah faham. Islam larang jangan berlebih-lebih tadi bukan larang makna haram. Bukan makna sapu harta dia lebih haram, bukan. Larangan di situ dengan makna larangan supaya berhati-hati. Sebab bila banyak tadi tu, dia akan menarik kepada benda binasa. Tu yang Nabi bagi peringat, jangan berlebih-lebih. Sebab berlebih-lebih itu boleh menarik. Makna kalau berlebih-lebih, tetap hati kita rendah, hormat orang lain, tunaikan kewajipan, tak ada masalah. Silalah nak lebih. Macam para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka pun kaya-kaya, saudagar-saudagar, tapi bukan maknanya kaya yang dimurkai Allah, bahkan kaya yang dikasihi oleh Allah. Kalau kita boleh macam tu, silakanlah. Kayalah. Baguslah. Tapi kalau tak kuat, jahanamlah kita. Terjebak kita. Kita tengok masing-masing lah. Bukan larang dah. Itu peringatan dalam Islam. Kan? Waktu miskin dulu, ada je masa untuk agama. Waktu dah kaya dah, tak ada masa untuk agama pula dah. Tu baik ke sebaliknya? Kita boleh tengok dah benda tu, boleh nilai sendiri. Takkan nak kata baik pula. Dulu semayang, sekarang dah tak semayang. Takkan kata baik lah tu. Baik dah dia ni. Sebab pun dah tinggal semayang dah tu. Macam tu ke dah terbalik? Mamat tu baik dah sekarang. Tak sangka dah bagus lah. Apa pasal lah bagus now tu? Yelah dulu dia semayang, sekarang dia dah tak semayang. Bagusnya. Tak ada orang kata lagu tu. Kalau yang kata pun geng dia. Maknanya pada zahir pun kita dah boleh nilai dah. Dulu aku boleh semayang, sekarang aku dah tak boleh semayang. Sendiri pun kita boleh nilai dah diri kita. Kalau kita jujur. Kalau kita tak jujur, tak baik pun kita kata kita baik. Kemudian apabila menuntut ia akan harta dan mendapat ia akan keduanya secara berhimpun, dan contohnya seperti riak dan takabur, jadi sombong pula dah. Puji diri sendiri, pelekeh orang lah. Tengok anak bini aku semua pakai pakaian dalam cermin, selai 3-4 rata tu biasa. Ni kau apa? Si Mamat tu RM10 satu karung. Anak-anak dia ni, nampak tak? Dah hina orang lah. Tu. Ni bahaya ni. Dulu tak ada pun macam tu. Sejak dah beli baju dan cermin ni, mana Ahmad? Bandel mah. Bandel lah mati bandel. Barang bandel. Orang selai 3-4 ratus, kau RM10 sekarung. Apa ni? Tu pelekeh tu. Haram lah tu. Nampak? Dan dengki. Dengki tadi maknanya bila tengok ada orang setara dengan dia, kaya macam dia, bisnes hebat macam dia, timbul sakit hati dah. Mudah-mudahan bankrupt lah. Mudah-mudahan apa lagi macam-macam dah dengki. Sebab dia tak boleh tengok orang lain sama dengan dia. Sebab puncanya takabur tadi. Takabur ni sombong. Sombong ni maksud mesti kita yang paling lebih sekali. Jangan ada yang setara dengan kita ataupun yang lebih daripada kita. Bila ada yang setara dengan kita atau lebih, di situlah akan timbul dengki. Kau jaga kau. Aku pancit dengan tayar kita kau.
Kau jaga aku santau kau. Kau jaga aku kacau kau punya pelanggan kau. Jaga. Timbul tu. Dengki dah. Sebab dia rasa dia saja yang berhak dah. Puncanya kaya tadi lah. Dan puncanya kaya dan ada itu namanya hubbul jah. Hubbul jah, kasihkan kebanggaan. Orang lain tak boleh, dia je. Dan berseteru, jadi musuh, dah bermusuh. Dah jadi musuh dah, dulu kawan, sekarang musuh dah. Nampak dah bersaing bisnes. Dulu sama kat kampung main tembak. Main lari-lari, main kejar-kejar. Sekarang dah bisnes. Persaingan, jadi musuh. Dan lain. Kan banyak drama dalam TV tu. Dan berseteru. Dan lain daripadanya. Banyak lagi lah. Banyak lagi kebinasaan lain. Punca dia apa tadi? Banyak kasihkan makan je tu. Tapi ni nak sampai ke sini ni masa panjang lah. Masa panjang. Bukan hari ni banyak makan, hari ni terus jadi begini. Dia sikit-sikit sebab tu tak perasan. Kalau tiba-tiba makan, tiba-tiba jadi sombong, mungkin kita terkebil-kebil juga. Asal pula tadi masa lapar tadi tak ada pula perasan. Sebab dia makan masa. Dia makan masa sikit benda tu dalam hati kita. Tu yang kita tak perasan. Kalau tiba-tiba makan banyak tu bertukar, dapat pangkat tiba-tiba jadi sombong, kita terkebil juga, termenung jap ni. Termenung macam mana boleh jadi macam ni Tadi tak ada pula macam ni pula dah. Makan masa. Macam tinggal mengaji lah. Mula rasa sehari. Nantilah 2 hari dah. Nantilah khabar dah 3 tahun tak datang kelas dah. Buat dia sikit dia rasa tak apa Tok Guru. Dia mula pergi mana kuliah mana? Kat taman tu kat apa namanya, padang temu tu. Mana ada kuliah? Tok Guru mati dah. La ilaha illallah, bila matinya? Mati dah 3 tahun. Ya, bukan 3 hari ke kau ponteng? 3 tahun dah kau tak datang. Nampak dia sikit-sikit tak berasa. Dia kalau datang sekali baru berasa. Dan berseteru dan lain-lain, dan tempat keluar semuanya itu, semuanya perut. Semua asalnya perut. Sebab tu orang dulu dia banyak puasa. Dia banyak puasa, dia suka puasa. Sebab nak jaga cabang-cabang tadi tu lah. Cabang-cabang dia buat punca di perut. Ni jaga perut lain. Dia exercise jaga perut yang tu. Bukan yang kita ni bukan maksud jaga perut supaya kempis, nampak ramping, langsing. Senaman apa nama ni jam ni? Dah ada baru-baru ni duk tengok Facebook tu, sibuk bomba pembuat, polis pembuat macam-macam senaman apa tu? Tadi bukan tarian naga bukan? Panama. Macam bersungguh yelah nak jaga kesihatan kesihatan jasmani. Jangan lupa ni kesihatan rohani ni. Ni pun penting nak kena senaman dia macam ni. Senaman rohani ni dengan ngaji kita ni. Bukan dengan macam tu hati jadi baik. Dah. Dia kena ngaji. Ni pergi jogging jaga senaman. Pergi mana? Gym buat apa? Jaga jasmani, rohani. Nak jaga rohani. Pergi gym. Ya, tak boleh jadi. Dia kena ngaji gini. Ngaji gini baru. Nak jaga rohani. Jasmani boleh pergi gym. Nak besarkan otot ke, nak besarkan betih ke, ikutlah tu dekat gym. Nak ni rohani kena ngaji kita. Baru dia jadi sehat yang dalam ni. Kalau tak, luar je sehat, dalam tak sihat. Jadi kita nak dua-dua sihat lah. Bila luar ni sihat, senang nak buat ibadat. Gitu. Tak salah nak pergi senaman, pergilah. Dengan pasang niat elok-elok. Supaya sihat. Bila sihat, senang nak buat ibadat. Tak apalah, jadi ibadat lah. Berjoging pun. Kena cara niatnya, jadi ibadat lah. Kalau tak dapat. Dan tempat perut, maka kerana itulah membesarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan pekerjaan lapar. Sebab tu Nabi sangat-sangat memuliakan bab lapar tu. Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala minal ju'i wal atash. Artinya tiada ada pekerjaan yang lebih kasih kepada Allah Ta'ala daripada lapar dan dahaga. Makna pekerjaan berlapar dahaga ni, orang panggil puasa ni adalah pekerjaan yang dikasihi oleh Allah. Sebab apa? Dia akan menarik kepada perkara baik. Akan menarik kepada perkara baik. Dan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-fikru nisful ibadah wa qillatut ta'ami hiyal ibadah. Artinya berfikir itu setengah daripada ibadat. Mana berfikir, merenung, mengkaji, itu adalah ibadat tu. Boleh bawa baik tu, kita fikir aku ni apa nak jadi ni. Lama dah hidup ni, semayang pun tak pernah sekali ni. Tuhan tolong macam-macam ni. InsyaAllah dengan cara fikir macam tu bagus. Dan sedikit makan itu ia satu ibadat. Mana sikit makan tu pun adalah ibadat juga. Kita makan sikit tu, tak nak makan banyak, makan sikit. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kalau makan banyak ni takut tertarik kepada penyakit-penyakit tadi, barulah jadi ibadat. Kalau makan sikit sebab nak ramping tu lain. Niat dia tak kena tu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalukum indallahi ta'ala atwalukum ju'an wa tafakkuran wa abghadukum ila Allah ta'ala kullu akulin wa syarubin ta'umin. Artinya yang lebih afdal daripada kamu pada sisi Allah Ta'ala ialah yang lebih lama kamu lapar dan yang banyak berfikir, dan yang lebih benci yang lebih dibenci daripada kamu kepada Allah Ta'ala ialah tiap-tiap yang banyak makan, yang banyak minum, yang banyak tidur. Ini yang dibenci oleh Allah. Benci oleh Allah. Banyak makan, banyak tidur, banyak makan, banyak minum, banyak tidur. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu a'lam. Bateri pun dah habis dah. Bateri dah habis dah. Suara pun dah habis dah. Minta maaf dah, cukup dah dekat situ. Perit dah tekak lah. Jadi dah cakap situ. Panjang buat ni, buat makan. Tak habis. Sebelah dah buat. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi. Allahumma rabbana fa'na bima 'allamtana rabbana alina alladhina fa'na rabbana faqih alana wa badilana fi dinina ma'alikum bil unzaba ka rasulullah Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum.